Shalom teman-teman yang dikasihi sekalian, salam berkah dan salam sejahtera saya ucapkan. Selamat bertemu sekali lagi, semoga saudara-saudari semua sehat dan ceria di dalam Tuhan. Hari ini kita masuk ke dalam prinsip pelaburan semai tuai yang kelima, iaitu kemurahan hati ataupun generosity di dalam bahasa Inggeris. 2 Korintius 9:6-7. Ingatlah firman ini, orang yang menyemai sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menyemai banyak akan menuai banyak. Masing-masing hendaklah memberi setulus hati. Jangan dengan rasa enggan atau terpaksa, kerana Allah mengasihi orang yang memberi dengan gembira. Teman-teman sekalian, walaupun bahagian firman Tuhan ini berbicara tentang pemberian wang, tetapi prinsip kemurahan hati ini adalah sama untuk setiap aspek kehidupan kita. Hari ini kita sama-sama akan mempelajari bagaimana kita menjadi seorang yang menyemai dengan banyak, iaitu menjadi seorang yang murah hati. Yohanes 3:16 mengatakan Allah begitu mengasihi dunia sehingga menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan mendapat hidup kekal. Bukan sahaja Allah harus membayar harga yang mahal untuk keselamatan kita, tetapi ini juga membuktikan betapa Tuhan kita adalah seorang yang murah hati. Respon kasihnya kepada kita ialah melalui kemurahan hatinya, saudara-saudari. Kita sebagai anak Tuhan adalah dipanggil untuk menjadi seperti Yesus, yaitu menjadi orang yang murah hati. Amin, teman-teman sekalian. Persoalannya, apakah karakteristik seorang yang murah hati, saudara-saudari, yang boleh kita praktikkan ke dalam kehidupan kita? Yang pertama yang boleh saya cadangkan ialah orang yang murah hati memberi lebih daripada apa yang diperlukan. Wow, ini bertentangan dengan pemikiran dunia. Keluaran 36:1-7 menyatakan bahawa orang Israel pada ketika itu memberi persembahan khusus untuk pembinaan tempat suci secara sukarela. Mereka memberi kemahiran mereka, bahan-bahan pembinaan, talenta mereka, tenaga mereka dan sebagainya. Apa yang menarik di sini ialah mereka memberi lebih daripada yang diperlukan, sehingga Musa meminta supaya pemberian diberhentikan kerana pemberian sudah melimpah atas ataupun overflow. Wow, inilah kemurahan hati, memberi lebih daripada yang diminta. Yang keduanya ialah orang yang murah hati akan meresponi kepada matlamat yang lebih besar for a greater cause. Saudara-saudari, 2 Korintius bab 8 dan 9 menyatakan bahawa gereja di Korintius memberikan dengan setia kepada komuniti masyarakat yang belum pernah mereka temui. Mereka memberi dengan tulus hati kepada orang-orang di Makedonia. Orang yang murah hati tidak akan melepaskan peluang ini untuk menyemai ke dalam pekerjaan yang lebih besar di dalam Tuhan. Inilah peringatan Tuhan kita yang kedua, saudara-saudari, supaya kita menyemai dengan murah hati untuk matlamat yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Amin, saudara-saudari. Dan langkah yang ketiga ialah orang yang murah hati memberi lebih daripada wang. Maksudnya bukan sahaja menyemai untuk memberi wang, tetapi juga memberikan yang lain. Contohnya di dalam ibarat Lukas 10:25-37, seorang Samaria yang baik hati. Dia bertemu dengan seorang yang telah diserang, dirompak dan dibelasah oleh penyamun. Dengan kemurahan hati, dia memberikan masanya, wangnya, skillnya, talentanya. Dia memberikan tenaga, mendedahkan dirinya kepada bahaya dan sebagainya. Wow, inilah panggilan hidup kita, saudara-saudari. Kita memberi segala yang kita ada untuk membantu orang lain. Orang yang murah hati menyemai segala kebaikan ke dalam kehidupan orang lain, seperti tenaga kita, talenta kita, pengalaman kita, usaha kita, keluarga kita, kata-kata dorongan kita, pemuridan kita, pengajaran kita, perkongsian kita dan sebagainya. Dan langkah yang keempat yang boleh saya cadangkan ialah orang yang murah hati memberi untuk melihat yang mustahil menjadi nyata. Wow, di dalam Matius 14:14-21, seorang budak kecil hanya mempunyai 5 buku roti dan 5 ekor ikan. Tetapi dengan pemberian yang kecil itu, segala yang dia ada, Tuhan melipat gandakan untuk 5,000 orang lelaki pada ketika itu. Ini adalah satu mukjizat yang besar yang dilakukan Tuhan. Dengar di sini, saudara-saudari, setiap pemberian, walaupun kecil, apabila jatuh ke tangan Tuhan, akan dilipat gandakan secara ilahi untuk memenuhi keperluan matlamat yang besar.
Inilah yang kita katakan divine multiplication di dalam bahasa Inggeris. Setiap kali kita menyemai dengan murah hati dan dengan iman, Tuhan akan melipat gandakannya secara ilahi. Wow, inilah gambaran yang cantik saudara-saudari. Hari ini Tuhan mahu mengingatkan kita untuk menyemai dengan murah hati, walaupun kecil, tetapi Tuhan kita akan melipat gandakan pemberian tersebut. Amin, teman-teman sekalian. Yang kelima dan terakhir ialah orang yang murah hati memberi walaupun di dalam kemiskinan. Wow, ini bertentangan dengan fikiran dunia. Di dalam Lukas 21, 1-4, seorang balu yang sangat miskin memberikan 2 keping wang tembaga. Yang Yesus mengatakan bahawa balu tersebut memberikan lebih banyak daripada semua yang lain. Kerana walaupun miskin, dia memberikan seluruh nafkahnya. Inilah kemurahan hati. Kita memberi bukan dari kekayaan, tetapi kita memberi dari kemiskinan. Orang yang murah hati memberi walaupun orang lain tidak akan memberi. Amin, saudara-saudari. Jadi, teman-teman sekalian, inilah prinsip semai tuai yang kelima, yaitu kemurahan hati ataupun generosity. Hari ini Tuhan mahu mengingatkan kita untuk menyemai dengan murah hati. Dan dengan itu kita akan menuai dengan banyak sekali, sesuai dengan janji-janji dan prinsip kerajaan Allah. Amin, saudara-saudari. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami telah disemaikan dengan firman Tuhan yang begitu powerful. Biarlah kami belajar menjadi penyemai yang murah hati, supaya kami akan menyemai kebaikan sebanyak yang mungkin dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi kami Tuhan hari ini dengan kemampuan kemurahan hati, supaya kami dapat melakukan semua ini dengan kekuatan Tuhan. Kami doakan semua ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Amin. 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 Terima kasih saudara-saudari. Sampai kita bertemu sekali lagi. Tuhan memberkati. Shalom.